Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar, penuntun, anak-anak sekalian, ayahanda akan memberi tazkirah MKS yang kedua, iaitu berhubung dengan halaqah muhasabah diri. Di dalam MKS yang kedua, setelah pasangan suami isteri diijab kabul menjadi pasangan yang baru saja bernikah, jangan tunggu lama-lama. Dalam masa lebih kurang seminggu atau 10 hari, dinasihatkan supaya suami isteri cari tempat yang sesuai. Zaman COVID ni kena jaga-jaga sikit lah. Cari tempat-tempat yang sesuai. Kalau boleh berbulan madu, SOP kena ikut. Halaqah muhasabah ini ialah tujuannya salam perkenalan suami isteri. Sebab isteri dididik oleh satu keluarga yang lain dan suami dididik oleh satu keluarga yang lain berpuluh-puluh tahun. A dididik dengan lemah lembut dari segi percakapannya, perbuatannya, pergaulan dalam rumah tangganya dengan penuh kasih sayang, seperti menatang minyak yang penuh. Yang B-nya berlainan budayanya, cara bercakapnya kasar, perbuatannya. Kemudian disatukan, diijab kabulkan. Jadi dua budaya yang berlainan, mungkin tak seiring sejalan. Maka amatlah perlu suami isteri ini ambil masa, jangan tunggu lama-lama, nanti susah nak didik. Peringkat awal ni dalam masa seminggu dan 10 hari, duduk di satu tempat yang sesuai, suami dengan hati yang terbuka, dengan jujur dan ikhlas, dan isteri juga dengan hati yang terbuka, dengan jujur dan ikhlas. Sediakan satu buku, tulis. Suami bercakap kepada isteri apa yang dia suka, bagi tahu dengan isteri. Isteri catat, ambil ingatan. Dan suami pun kena cerita kepada isteri apa yang dia tak suka, beritahu. Dengan tujuannya supaya isteri tahu apa yang suami dia suka, dan isteri tahu yang suka tu lakukan. Apa yang suami tak suka jangan dilakukan, tidak komplit dalam rumah tangga. Dan begitulah juga isteri dengan hati yang jujur, ikhlas, ceritakan kepada suami apa yang isteri suka, suami lakukan. Dan beritahu kepada suami apa yang isteri tak suka. Jadi masing-masing tahu. Suami tahu apa yang isteri dia suka, dan suami juga tahu apa yang isteri tak suka. Jadi masing-masing ingat mengingati, berwaspada
untuk membina rumah tangga bahagia. Sebab cakap ni, al-kalimatu thayyibatu, sedekah kalimah yang baik tu sudah bersedekah. Kalimah yang baik yang telinga dengar sedap, hati menerima pun sedap. Ya, rasa bahagia, rasa seronok. Rasa rumah tangga ni, ya, baiti jannati. Kita tak mau perkara-perkara yang lama-lama tu dia ungkit-ungkit, kita tak mau. Jadi kalau sifat manusia ni, dia manusia barang nasia lupa. Oleh sebab manusia ni pelupa. Walaupun kita dah ada halaqah muhasabah, dah ada perundingan, ada perbincangan, ada persetujuan, tetapi manusia ni dia manusia barang yang lupa. Manusia boleh terlupa. Ya, katanya Allah yarham fi ramli, gigi dengan lidah lagi kan tergigit, ini kan pula suami isteri. Maka dengan sebab itulah sifat sabar itu penting. Sifat sabar itu penting. Sabar ini boleh menyelesaikan banyak masalah. Tenang, sabar. Sebab tu kita cadangkan banyak baca, amalkan ayat 200 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Jadi isteri nak bercakap dengan suami, berhati-hati mengeluarkan kata-kata yang baik. Dan begitu juga suami nak bercakap dengan isteri, mengeluarkan kata-kata yang baik supaya didengar. Siapa yang dengar rasa hati tenang. Ya. Sebab itu perlu dalam pengurusan. Maklum sajalah kita kadang-kadang nak berumah tangga ni, kita tak ada kesempatan untuk pergi kursus. Ya, belajar kursus. Ingat tak satu cerita, satu kisah, apabila Sayyidah Fatimah bertanya kepada Rasulullah, adakah anak anda yang bermaksud anak anda orang yang pertama masuk surga? Nabi kata tak, ada wanita lain yang lebih awal masuk surga. Susah hati Sayyidah Fatimah. Wanita mana? Ada ujung sana, ujung kampung. Sayyidah Fatimah pergi. Itu kursus sesuai pada zaman itu. Dah ada modul pada masa itu. Bila dia bagi salam, dia nak masuk, kata wanita tu, minta maaf, saya belum minta izin daripada suami saya. Nampak? Itu akhlak yang mulia. Ia tak benar orang lain masuk ke rumah selagi belum izin daripada suami. Besok Sayyidatina Fatimah datang bawa anak dia Hasan. Saya dah minta izin untuk pada suami saya. Sayyidatina Fatimah boleh masuk, tapi anak yang bernama Hasan tak boleh. Dia belum minta izin, balik lagi. Besok datang lagi Hasan, Husin bawa dua-dua. Saya dah minta izin untuk Fatimah, Hasan, tapi Husin belum. Balik lagi. Dah 3 hari. Datang lagi besok, baru boleh masuk. Bila masuk, dia tengok dah ada air. Pasal dah ada air ni. Yalah, suami saya balik kerja, dia dahaga, dia dah nampak air, dia terus. Nampak khidmat isteri kepada suami. Ini tongkat. Tongkat ni untuk mengingatkan saya, ya, supaya tidak buat perkara-perkara yang tak baik. Kalau saya lakukan juga, suami saya, dia boleh gunakan tongkat ini. Ini pakai kain ni, tinggi sebelah ni, ya, untuk menyenangkan suami saya. Kalau suami saya nak gunakan saya, nak pakai saya bersedia. Jadi Sayyidah Fatimah kembali. Itu kursus dari segi akhlak. Jadi balik, dia fahamlah. Katanya Rasulullah,
wanita itulah yang akan menarik kenderaan yang dinaiki oleh anak anda di hari akhirat besok. Jadi orang yang menarik itu masuk dulu, barulah orang yang kena tarik baru masuk. Jadi maksudnya Sayyidina Fatimah orang yang pertama lah. Tapi itu gurau Rasulullah SAW. Jadi di sini kita nampak bahawa perlu kita duduk suami isteri menjelaskan apa yang ayahanda kata tadi. Dan kalau berlaku juga ketenangan, kesabaran itu kena ada. Ya, banyak kita kalau kita rasa nak marah, masa berdiri kita duduk. Itu dia. Pergi ambil air sembahyang. Naik kereta motor, pergi ke masjid, pergi ke surau. Jangan pergi tempat lain. Dah tenang, baru kita balik. Sebelum kita balik, singgah dulu kat warung, beli apa-apa yang patut, makan sama-sama. Jangan tunggu. Ya, akan berlaku berbagai-bagai. Dan kalau sekiranya yang bercakap banyak tu isteri, suami diam. Kalau suami yang bercakap banyak, isteri diam. Ya, insya-Allah dia jadi tenang. Dia jadi tenang. InsyaAllah. Jadi dalam MKS kita ni dicadangkan supaya ambillah masa suami isteri berbincang apa yang suami suka isteri buat, apa yang suami tak suka jangan dilakukan. Dan begitulah seterusnya, apa yang isteri suka suami lakukan, yang tak suka jangan dibuat. Kalau berlaku juga kesabaran, ketenangan. Selalu mohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa banyak-banyak, ayat 74 surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga ayat 15 surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li bi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Amalkan, insya-Allah hidayah Allah Taala akan membantu kita. Insya-Allah baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Suami berfikir rumah tangga ni nak jadikan surga, isteri juga berfikir rumah tangga ni nak jadikan surga. Surga ni tempat yang paling baik, yang paling tenang. Bila kedua-dua dah berfikir ke arah ke surga yang baik, insya-Allah rahmat, barakah, hidayah akan turun. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dan terima kasih.